Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cerah cahaya matahari menyinari kota Kuala Lumpur pada hari ini, diambil daripada atap Angkasa Puri untuk menceriakan pagi kita pada hari ini, hari yang cukup istimewa pada hari ini untuk seluruh umat Islam, 17 Ramadan 1443 Hijrah, yang mana 17 Ramadan ini merupakan peristiwa yang cukup penting, iaitu turunnya Al-Quran ke muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh umat Islam yang berada di atas muka bumi ini. Dan semalam kami bawakan sedikit perbincangan juga mengenai mukjizat Al-Quran yang bersifat kekal dan juga rasional, dan juga akhlak Nabi Muhammad SAW itu sebagai akhlak Al-Quran. Dan hari ini kami sekali lagi bersiaran untuk anda semua, edisi hari ini 17 Ramadan 1443 Hijrah bersama dengan saya Ridwan Mustafa dan juga saya Syuhaidah Arifin. Masih lagi individu yang sama, mungkin sedikit berbeza dari sudut luarannya, kerana hari ini istimewa, merupakan peristiwa nuzul Quran, di mana nuzul itu yang bermaksud turun, di mana antara mukjizat yang teragung sekali ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian ke junjungan besar Nabi Muhammad sendiri, dan menjadi panduan untuk kita semua umat Islam sehingga ke akhir zaman sampai bila-bila. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya hari ini merupakan hari istimewa, dan kami berpakaian seperti ini untuk mengimarahkan lagi hari nuzul Quran pada hari ini. Dan banyak sebanyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada hari ini dan juga sangat dituntut untuk kita lakukan untuk kita mendapat pahala yang berganda, terutamanya pada bulan Ramadan 1443 Hijrah yang mana telah pun memasuki fasa separuh masa kedua. Baiklah Syuhaidah, apa kata kita mulakan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini dengan sedikit perkembangan tentang berita yang berada di Malaysia. Semalam kalau kita dapat imbas antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah memberi amaran kepada pengendali syarikat penerbangan untuk menurunkan harga tiket kapal terbang, terutamanya pada musim perayaan ini, kerana ingin memberi peluang kepada semua masyarakat Malaysia untuk pulang ke kampung di Sabah dan juga Sarawak, kerana pada satu ketika harga tiket walaupun Sabah ke Sarawak mencecah RM2,000, katanya hampir sama ke kota London. Dan alhamdulillah setelah kenyataan itu dibuat dan juga perbincangan dilakukan, lebih 30% harga tiket penerbangan telah pun turun. Jadi kalau kita dapat lihat daripada berita ini, semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan pengendali syarikat penerbangan agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Jadi isu harga tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak menjadi tajuk perbualan hangat sejak kebelakangan ini, apabila harga yang dipaparkan pada laman web syarikat penerbangan dikatakan meningkat sehingga RM2,000. Dan pada hari ini kita telah pun melihat beberapa harga tiket telah pun turun sehingga 30%. Alhamdulillah, merupakan satu berita gembira untuk kita semua, keluarga Malaysia. Okey, untuk mereka yang tidak pernah membuat penerbangan ke Sabah dan Sarawak, purata harga satu tiket selalu antara RM300 lah. Tapi sebelum harganya diturunkan ini, harganya mencecah hingga RM2,000. Jadi banyaklah mereka di luar sana yang mengadu kerana mereka tidak mampu untuk membeli harga tiket walaupun lebih awal daripada tarikh yang mereka ingin terbang. Jadi alhamdulillah segala perbincangan telah pun dilaksanakan. Pihak penerbangan juga menambah ataupun menyusun semula perjalanan penerbangan mereka dan berjaya untuk memuatkan lebih lagi penerbangan, menambahkan lagi tempat duduk untuk mereka ingin ke Sabah dan Sarawak, dan berjaya mengurangkan harga tersebut sebanyak 30%. Jadi Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Isham Ishak berkata, bagaimanapun Suruhanjaya itu akan mengeluarkan kenyataan rasmi bagi melihat secara terperinci kadar perbandingan penurunan harga tiket penerbangan dalam masa terdekat. Jadi pagi ini pun kita telah lihat sudah ada penurunan. Alhamdulillah. Dan ini sedikit berita mengenai kes COVID-19, dan saya kira juga merupakan satu perkara dan juga berita yang positif. Okey, kes terkini iaitu sebanyak 6,623 kes baru dan juga sebanyak 12 kematian dicatatkan. Di hari kita dapat saksikan sebenarnya bagaimana kes baharu ini mencatatkan penurunan dari masa ke masa. Pastinya ini didorong oleh liputan vaksinasi yang cukup meluas untuk golongan dewasa dan juga masih pada tahap yang agak memuaskan untuk kanak-kanak. Jadi kita harapkan agar anda semua terus mematuhi SOP yang dikeluarkan
untuk memastikan agar perayaan Hari Raya Aidilfitri kita nanti dapat dilaksanakan dengan selamat dan tidak ada peningkatan secara mendadak disebabkan oleh perayaan tersebut. Dan juga telah pun digalakkan untuk warga emas dan juga yang mempunyai penyakit komorbiditi untuk mengambil dos penggalak kedua walau bagaimanapun ia bukanlah satu perkara yang diwajibkan. Itu sedikit berita mengenai COVID-19 dan ini juga berkaitan dengan bagaimana langkah kita untuk mencegah COVID-19. Ini merupakan satu ubat iaitu Paxlovid bukan pengganti vaksin COVID-19. Itu kata pakar. Jadi satu perkara yang kita perlu faham bahawa ubat antiviral keluaran Pfizer yang akan digunakan di negara ini bukan pengganti kepada vaksin COVID-19. Jadi pakar perubatan penyakit berjangkit menegaskan ubat ini hanyalah satu lagi senjata yang diberi terutama kepada pesakit berisiko tinggi dan juga komorbid. Hanya mereka yang tertentu saja akan mendapat preskripsi ubat Paxlovid ini dalam masa 5 hari. Hanya 30 tablet saja dibenarkan untuk satu orang individu yang baru saja terkena jangkitan COVID-19. Juga hari ini kita ingin berkongsi pada anda berkenaan berita di mana Presiden Amerika Syarikat Joe Biden akan bertemu dengan pemimpin ASEAN pada Mei ini untuk membincangkan pelbagai hala tuju antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN yang dilihat China selama ini semakin dominan di sebelah ASEAN dan pertemuan ini akan membincangkan berkenaan COVID-19 yang juga akan membincangkan berkenaan struktur ekonomi dan juga perubahan iklim. Jadi kita harapkan agar pertemuan ini dapat membuahkan sesuatu yang bermanfaat untuk kesemua penduduk negara ASEAN dan juga Amerika Syarikat. Ya, itu dia antara beberapa berita yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi hari ini selama 3 jam banyak pengisian akan kami kongsikan kepada anda dan kita akan juga bercakap mengenai kebesaran Al-Quran. Sebentar saja lagi, selain daripada itu kita bercakap mengenai persediaan untuk Hari Raya. Apakah tips-tips untuk kita pastikan kenderaan kita selamat apabila kita memulakan perjalanan pulang ke kampung, dan juga ada lagi beberapa slot yang akan kami berikan kepada anda untuk anda pada hari ini. Kita nak beres ketika kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.